Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Terima kasih kerana masih setia bersama channel Cikgu Ainul dan bagi yang belum subscribe, mohon cepat-cepat klik pada butang subscribe di bawah. Okey, kerana kita sekarang berada di dalam siri tutorial bagi kelas craft iaitu siri tutorial yang ketiga. Di mana pada siri tutorial yang kedua hari tu saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk kita membina kelas. Kita nak set up kelas untuk kelas craft ini. Tetapi untuk hari ini adalah siri tutorial khas untuk murid-murid yang ingin mula-mula aktif di dalam kelas craft. So, jom bersama saya selepas ini. Okey, sebelum ini, untuk tutorial sebelum ini, guru-guru telah mengedarkan. Okey, saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk guru edarkan kod kepada murid. Okey, jadi sekarang apabila murid menerima kod tersebut, okey, apakah yang perlu dilakukan oleh murid tersebut? Okey, jadi kalau kita lihat pada paparan ini adalah kod yang diterima oleh murid dan ini adalah murid baru. Kalau kita perhatikan, student kodnya masih belum aktif lagi dan dia ada parent code di sini. Jadi kita nak mengaktifkan student code ini, okay, simple sahaja. Kita akan pergi kepada paparan utama bagi kelas craft, kemudian kita klik kepada login. Okay, dan kita akan dibawa kepada paparan untuk sign up bagi kelas craft ini. Jadi sebabkan kita belum ada account, jadi kita klik sahaja pada sign up. Okay, dan kita pilih I'm a student. Di sini kita boleh masukkan kod kita. Okay, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kod kita. Just copy paste sahaja kod bagi murid tersebut. Okey, dan klik pada next. Okey, di sini kita belum ada username. Okey, kita cuma ada ni saja. Jadi kita boleh pilih sama ada email lah. Okey, username ni apabila guru telah memasukkan username kita. Okey, jadi sekarang kita pilih sahaja. Okey, allow. Okey, jadi dia akan dibawa kepada paparan ini bagi murid yang baru sahaja masuk. Okey, sebab yang ini adalah yang paparan yang berada di dalam laptop lah. Okey, saya akan tunjukkan selepas ini bagaimana jika menggunakan phone. So, kita klik sahaja continue. Okey, selepas kita membaca. Okey, dan kita tengok your very own character. Kita nak create character kita. Okey, dan di sini ada cool and unique powers untuk character-character kita. Okay, dan dia minta kita customize your character dan klik pada continue. Okay, jadi di sini kita boleh memilih karakter kita. Okay, tetapi jika kelas itu belum aktif, okay, maksudnya guru belum aktifkan kelas tersebut dan murid baru sahaja masuk, kita tak boleh lagi memilih karakter. Okay, guru perlu aktifkan dulu kelas yang telah dibina. Okay, di mana dia mungkin boleh masukkan quest dia. Okay, kalau kita perhatikan di sini, bagi murid yang baru, dia boleh memilih karakter mereka. Okay, sebabkan ini adalah kelas yang telah lama saya create. Okay, jadi dia boleh pilih karakternya. Okay, sama ada guardian, healer ataupun mage. Okay, katakanlah dia nak memilih mage. Okay, ini pilihan murid sendirilah ataupun cikgu sebenarnya boleh menetapkan pilihan bagi murid tersebut. Okay, jika nak seimbangkan di dalam sesebuah kumpulan lah. Dan yang ini kita boleh pilih karakternya sama ada female ataupun male. Okay, dan klik next. Kemudian kita terus klik pada start. Okey, dan kalau kita perhatikan di sini, dia adalah dalam level 1 kerana dia masih baru. Okey, experience points dia pun belum dapat kerana experience point ini akan diberikan oleh guru. Okey, dan ini adalah crystal clear, masih kosong. Health pun, kesihatan dia makin banyak, masih banyak. Okey, gold pieces kosong, di mana dia perlu, dia boleh mendapatkan gold pieces dengan cara experience points lah. Dia make sure experience points dia tinggi. Okey, kalau kita perhatikan, okey, settle yang ini.
Okay, di sini dia boleh create equipment. Okay, kalau kita perhatikan equipment bagi avatar mereka. Okay. Okay, kita boleh explore. Okay, yang ini belum ada. Dia ada pada level 2. Jadi, dia hanya ada level 1 sahaja bagi kuasa dia. Okay, nampak di tangan dia ni. So, save change. Okay, kemudian Explorer Blue Belt. Okay, Blue Belt. Equipped. Okay, yang ni dah. Okay, next. Explorer Blue Hood. Okay, dah equipped. Dah ada dah hood dia. Kemudian Blue Magic pun dah ada dekat sini. Kat tangan dia dah ada. Kemudian kita tengok Explorer Blue Mask. Okay, pun dah ada mask dia. Okay, seluar dia. Okay, kalau kita tengok ni Blue Mask. Okay, level 2 akan bertukar. Seluar pun. Okay, level 2 dia akan tukar seluar macam lain sikit. Jadi, dia perlu gain experience point. Okay, murid-murid perlu gain, dapatkan experience points yang tinggi untuk naik kepada level. Okay, di mana level 1, kalau nak naik ke level 2, pastikan experience point 1000. Okay, bila dah masuk 1000, dia akan naik kepada level 2. Dan dia perlu gain lagi 1000 lagi, dapatkan 2000 untuk naik ke level yang seterusnya. Okey, dan baju pun kita boleh tukar sebenarnya. Ada banyak lagi baju ni mengikut experience points dia. Okey. Dan di sini kita boleh pilih pet, iaitu haiwan peliharaan kita yang nak berjalan bersama-sama kita dalam pengembaraan untuk menyiapkan quest ataupun tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, kalau dulu sebenarnya pet ini hanya akan terima jika parent masuk ataupun sign up ke dalam Classcraft. Tetapi kali ini kita boleh ambil pet kita sendiri. Contohnya ni macam-macam jenis pet yang ada. Okay, katakanlah kita nak pet yang ini. Tak nak. Okay, yang ini. Okay, so save change. Okay, so kita akan dapat lah. Okay, itu pets kita. Okey, yang ini adalah yang premium sebenarnya. Kalau guru tu dia belum ada premium, so kita tak bolehlah train and equip pets kita tu. Dia kena account premium, berbayar. Okey, dan ini adalah quest. Ini contoh quest lah yang telah saya cikgu berikan kepada murid. So bagi murid yang baru, dia nak mulakan dengan quest, dia hanya terus klik pada quest tersebut. Okey. Tapi kita tak akan tunjukkan lah sebab yang hari ini adalah tutorial untuk murid baru nak masuk sahaja. Okey, saya tunjukkan apa yang ada lah. Okey, ini adalah kudos. Okey, kita boleh send kudos, iaitu ucapan untuk rakan-rakan kita. Seperti mana di sini, ini adalah class wall untuk kudos yang telah rakan-rakan kita share, okay, kepada rakan mereka yang lain lah. Okay, then ini adalah rakan-rakan kita keseluruhannya. Kemudian student juga boleh masukkan dalam, boleh rujuk pada class announcement ataupun boleh message di dalam kelas ini. Okay, klik sahaja pada announcement. Kalau kita tengok ni replies are disabled, dia kena able bagi guru dulu. Okay, di mana dia hanya merujuklah kepada announcement yang diberikan oleh guru. Okey, jadi takat itu sahaja untuk tutorial menggunakan laptop. Okey, bagi murid lah. Okey, jadi kita akan tengok pula tutorial menggunakan phone ataupun tablet selepas ini. Okey, untuk yang ini, tutorial yang kedua adalah bagi pengguna yang menggunakan phone, okay, ataupun tablet. Jadi kita perlu install dahulu Classcraft di phone masing-masing ataupun di tablet masing-masing. Ini adalah aplikasi yang kita boleh dapat daripada Play Store. Okey, kemudian bila dah set, kita open. Okey, sekarang kita nak create student account. So, create student account. Dan kita masukkan Gmail kita. Okey, pilihlah salah satu Gmail. Okey, dan student code. Masukkan student code masing-masing. QKZ 2BN. Ini adalah kod yang diberikan oleh guru lah, student code.
dan klik pada start. Okey, so dia akan keluar pada paparan seperti mana dalam laptop tadi, lebih kurang sama sahaja. Klik pada continue, continue dan terus continue. Okey, di sini kita tengok ada karakter, so klik sahaja continue. Okey, dan di sini kita boleh buat pemilihan bagi karakter kita, sama ada guardian, healer ataupun mage. Okey, so hari ni katakanlah saya nak milih guardian. So, kita just klik pada next. Okey, untuk yang ini dia ada select your appearance. Okey, sepatutnya di dalam laptop tadi pun kita boleh select appearance. Okey, mungkin ada tertinggal sikit di bahagian itu. Jadi, kita boleh klik pada appearance kita yang kita sukalah. Mana yang lebih kurang sama seperti rupa kita tu. Okey, kita klik sahaja. So, next. Klik pada next. Kemudian, kita boleh start. Okey, tadi sebab dekat dalam laptop tadi kita pilih mage. So, bila pilih mage, dia gunakan topeng. So, kita tak boleh nak klik pada appearance kita. Okey, tapi kalau menggunakan healer dan juga untuk yang ini, guardian, kita boleh pilih rupa kita. Okey, jadi kita terus start. Dan sama juga dia akan masuk kepada paparan utama. Okey, di sini. Okey, jadi sekarang kita nak set up tu, kita boleh pilih juga dekat bahagian tepi tu. Okey, kita boleh nampak line 3 tu, pilih. Sorry, dia keluar ni. Okey, sebab baru so dia keluar ini. My character dah ada. So, equipment kita boleh pilih sama macam dalam laptop tadi. So, kita equip sahaja. Save change. Okey, baju pun kita boleh tukar. Okey, sama juga. Menggunakan laptop pun boleh, menggunakan phone pun boleh. So, kita boleh tengok equipment yang ada lah. Okey, semua dah equip bagi level 1. Dan boleh juga pilih pet yang ada. Okey. Okey, katakan nak yang ini, so save change. Okey. So, selesai untuk bahagian equipment. Pets pun dah selesai. Dekat sini adalah maklumat untuk kita nak train dan equip pet. Okey, quest kita boleh masuk juga menggunakan phone. Okey, kalau kita perhati di sini, kita boleh menggunakan phone untuk complete quest tersebut. Okey, yang ada. So, kita just klik pada start quest. Baca dulu apa yang guru kita arahkan. Start quest dan dia akan ada tugasan lah yang diberikan oleh guru. Okey, itu adalah quest. Kemudian ada juga kudus. Okey, untuk kudus, kalau kita perhatikan di sini menggunakan phone, kita tak boleh meletakkan kudus. Okey, so kita kalau nak letakkan kudus perlu pakai PC ataupun laptop. Okey, next kita boleh tengok ada tak apa lagi. Students adalah rakan-rakan kita yang ada. Okey. Dan kita ada bahagian messaging iaitu class announcement yang telah diberikan oleh guru. Okay, check your level. Semua ni adalah daripada guru kita. Okay, itu sahaja bagi pengguna ataupun murid-murid yang menggunakan phone. Okay, bagaimana untuk nak masukkan. Okay, jadi kita tengok pula bagaimana jika kita nak menggunakan username. Okay, murid terlupa password. Nak buat macam mana ya? Okey, so kita dah lihat bagaimana paparan di laptop dan juga di phone bagi murid yang baru sahaja nak masukkan ataupun nak aktifkan kelas craft mereka. Okey, jadi bagaimana pula apabila berlaku situasi di mana murid terlupa email mereka dan juga password. Yang itu sebenarnya biasa berlaku. Okay, dalam kelas saya pun selalu berlaku di mana murid selalu lupa untuk password mereka. Okay, jadi untuk yang itu adalah lebih baik saya syorkan kepada guru-guru untuk set username dan juga password khas untuk murid-murid ini. Okey, bagaimana caranya? Kita lihat kepada paparan ini. Okey, untuk paparan ini kalau kita perhatikan di sini, yang ini adalah yang murid baru iaitu Muhammad Naufal bin Muhammad Syahidi. Okey, dan di sini ini bila dia menggunakan email untuk mendaftar, maka bahagi username dekat sini pun username dia yang diberilah
Okay, setelah dia menggunakan email. Jadi sekarang kita nak tentukan username dia sendiri supaya senang. Jika dia lupa, dia boleh menggunakan username yang telah kita tetapkan. Jadi kita klik sahaja tadi di bahagian ini, di bahagian tepi ini, bahagian edit. Di sini kita delete username yang telah diberikan dan masukkan username kita yang kita dah create sendiri. Okay, lebih mudah kalau kita menggunakan nama murid tersebut. Okey, dan password pun kita create sendiri untuk murid. Kalau boleh better sama je lah semua murid. Okay, so sekarang kita boleh save. So, bila murid tu terlupa password, maka mudah dia untuk masuk. Dia hanya menggunakan username dan juga password yang telah diberikan oleh kita. Okey, itu sahaja bagi perkongsian pada Classcraft pada kali ini. Harap dapat membantu guru dan juga murid bagaimana untuk kita aktif di dalam Classcraft. InsyaAllah jumpa lagi dalam tutorial yang akan datang di mana saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk guru-guru membina quest di dalam Classcraft. Jumpa lagi. Bye.